Saudara, kita masih bersiaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam Diraja dari Istana Negara Jalan Duta Kuala Lumpur sempena dengan sambutan bulan Ramadan 1433 Hijri 2012 Masihi. Forum yang dibawakan khas oleh Istana Negara dengan kerjasama Nazawol, Jakim, Jawi, Mawib dan juga RTM. Tajuk yang kita bincangkan ialah Marhaban Ya Ramadan. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita tentang tajuk Marhaban Ya Ramadan. Kalau Prof. Dr. Sharifah tadi dah ceritakan bahawa antara kegembiraan kita untuk menyambut Ramadan ini, kita mesti membuat persiapan yang sebaik mungkin. Saya nak minta Ustaz Badlishah sambungkan sedikit. Bagaimanakah persiapan? Kalaulah Prof. sebut tadi bahawa kita perlu membuat persiapan, jadi persoalan sekarang ini, apakah persiapan yang perlu kita sebagai orang Islam ni buat untuk bermujahadah di bulan Ramadan ini, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Hadirin hadirat sekalian. Ramadan memanglah merupakan sebuah bulan yang dipanggil bulan mujahadah, bulan perjuangan. Perjuangan serba-serbi, zahir dan batin. Maklum saja bukan senang nak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan 11 bulan, ubah satu bulan total 360 darjah. Nak ubah daripada kerap makan siang kepada tak boleh makan. Kita makan siang bukan sikit, banyak. Sarapan pagi, pukul 10, kudapan, tengah hari, tengah lunch, petang cicipan. Dia ada cicipan, ngunyah je kerja kita ni. Tak ada makanan, ngunyah. Asam ada je lah. Maghrib, makan malam, tengah malam, teh lagi. Nak ubah sistem itu kepada 2 kali makan satu hari. Oh, itu bukan senang. Memang memerlukan perjuangan. Bagi kawan-kawan kita yang ketagih nikotin, oh itu lagi susah. Perokok tegar tu susah. Nak bangun sahur lambat. Dah macam mana? 5.30 nak awak bangun 5.27. Nak makan nasi ke ni isap rokok? Akhirnya inovasi kreativiti, dua dalam satu. Tangan kanan makan nasi, tangan kiri isap rokok. Dah berkepul-kepul macam kereta sport Nazar World. Lebih kurang begitu. Namun persiapan saya kira boleh kita buat untuk menghadapi, sebab ini bukan bulan kita lemah, tapi bulan perjuangan. Kalau bawa rentetan sejarah, begitu banyak sejarah Islam, kegemilangan, penaklukan berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Persiapan yang kalau saya boleh cadangkan, pertama sekali adalah persiapan ilmu kita kena mantap. Apa sebab? Kita berpuasa ini bukan satu amalan yang mudah. Kita berpuasa selama 1 bulan. Dalam tempoh 1 bulan, sehari kita benar-benar berpuasa daripada subuh sampai maghrib. Untuk tahun ni berdasarkan kiraan kita akan berpuasa 13 jam 41 minit. Antara tempoh masa paling sederhana di dunia. Berbanding dengan di UK pada tahun ini, saya fikir ramai orang tak pergi UK tahun ini. 17 jam 51 minit pada tahun ini mereka Ramadan, sebab musim panas, ya, musim panas. Subuh 3.20, maghrib 9.7 minit, isyak dia 10.40. Mana pukul 11 dia baru tarawih. Pukul 3 mulai betul lah sekarang ni orang UK. Mujahadah. Mujahadah. Di Mekah tahun ini puasa 14 jam 27 minit. Subuh 3.30 pagi, 4.30 pagi, maghrib 7 malam. Di mana lagi? Kalau tuan-tuan nak cepat berbuka di Malaysia ini, nak buka pergi Johor, nak sahur pergi Perlis. Itu cepat. Bagi yang ada duit sikit pergi Australia. Australia paling pendek, 12 jam 10 minit. Sahur 5.19, kita akan berbuka lebih kurang 5-10 minit petang. Apa tujuan saya bawakan tempoh-tempoh masa ini? 720 jam sebulan kita ibadah, berapa ilmu kita ada? Sedangkan nak pergi haji, Masya Allah. Nak pergi haji ni tuan-tuan, hakikat sebenar, kita buat kerja haji berapa jam, berapa hari? 5 hari saja manasik haji. Yang 44 hari kita pergi itu sebab package muassasah. Kalau package mahal, seminggu je. Dia 5 hari saja kerja haji. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baliklah. Dan kerjanya pun tidak banyak. Tapi berapa kursus kita masuk? 17 siri. Kalau tak pergi, boleh diugut tak dapat pergi haji. Bayangkanlah. Tapi puasa yang kita buat 13 jam 41 minit, 720 jam sebulan, mana ada orang pergi kursus? Sebab itu kami para ustaz, masuk hari esok lusa ni tengoklah SMS bertalu-talu. Soalan-soalan puasa ini, soalan berulang. Yang kadang-kadang kami fikir apa benda lah masyarakat tanya soalan. Ada yang tanya, ustaz, apa hukum korek hidung?
Tak selesai lagi mereka 50 tahun cerita korek hidung. La ilaha illallah. Ini apa benda punya puasa ni? Common sense sudahlah. Kalau dah tergantung-gantung tu buang je lah. La ilaha illallah. Dia nak tunggu maghrib. La ilaha illallah. Apa hukum gosok gigi lepas zuhur, lepas zuhur memang makruh. Tapi Nabi punya gosok gigi, Nabi makan kurma 7 biji. Sahur, awak kurma, awak sahur makan apa? Petai, jering, kedak. Common sense sajalah. Kita harap tahun ini, masyarakat akan mula bincang perkara berat-berat. Kita masih tak selesai masalah macam mana inhaler, orang lelah, asma. Orang yang dialysis, endoskopi, masuk alat dalam perut. Orang yang nasal drop, titis hidung. Orang yang sublingual, pil bawah lidah. Orang bius paruh, bius penuh. Sepatutnya itulah perbincangan kita. Tapi itulah saya maksudkan, persediaan kita biarlah lebih baik daripada sebelumnya. Wallahualam. Baik, terima kasih. Satu poin yang disebut oleh Ustaz Badlishah tadi ialah persiapan dari segi ilmu. Penting untuk kita bermujahadah di bulan Ramadan ni, kita perlu faham ilmu tentang amal ibadah, ilmu persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Sampai ada juga bila Ustaz sebut tu, saya teringat ada orang telefon tanya, Ustaz, apa hukum cabut gigi bulan puasa? Saya kata cabut gigi tak batal, yang batal kalau telan gigi itu. Batal puasa. Baik, saya nak tanya Dr. Zul. Kita berpuasa ni sekian lama. Saya sudah hampir lebih 30 tahun berpuasa kan. Tapi persoalannya ialah bagaimana kita nak jadikan ibadat puasa kita itu ataupun ibadat kita di bulan Ramadan itu supaya ada peningkatan. Artinya tidak sama ataupun semakin kurang, lebih teruk daripada tahun yang sudah. Kita nak bagi dia ada peningkatan tu. Persoalannya macam mana kita nak bagi ada peningkatan itu, Prof? Doktor, silakan. Terima kasih. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Isu yang pertama yang disebut ialah ilmu. Dan ilmu ini penting. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, begitu juga ulama yang lain menyebut, wa kullu amalin bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan tanpa ilmu, maka amalan itu ditolak dan tak diterima. Kita buat sesuatu mesti kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita naik satu tingkatan yang lain, iaitu kefahaman. Ulama menyatakan kadang-kadang ilmu tak faham masalah, Ustaz. Sebagaimana yang disebut ahlul kalam utu uluma wa ma utu fuhuma. Ahli kalam tu dia ada ilmu tapi dia tidak ada kefahaman. Al-Imam Al-Qarafi rahimahullahu ta'ala menyebut bahawa dari segi dalil-dalil itu bukan kita faham, kita nak dalil sahaja, tapi kita faham di sebalik dalil tersebut. Jadi isu yang pertama ialah di samping ilmu kita kena faham. Kemudian kita tengok para ulama seperti apa yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia bahagikan bulan Ramadan ini kepada 3 fasa. Fasa pertama 10 awal, fasa kedua 10 pertengahan dan fasa ketiga 10 akhir. Di mana fasa-fasa ini dibahaskan, di mana disebut antara satu dengan satu itu makin lama makin kuat. Jadi kita kena ada satu tekad, ada manual Ramadan ni, seperti contohnya khatam Quran berapa kali. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala khatam Quran 60 kali. Ibnul Haddad dan satu apa yang saya nyatakan, apabila dia dengar daripada Ar-Rabi', murid kepada Imam Syafi'i yang dia hidup sekitar tahun 300 Hijrah lebih, bila dengar Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan, maka dia pun baca Quran bulan Ramadan, tapi natijahnya dia mampu 59 kali. Maka dia kata itulah hebatnya Imam Syafi'i. Saya teringat Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, dia sebut orang yang fasih baca Quran, dia akan mengambil masa 12 ke 15 minit satu juzuk. Jadi sekitar 8 jam dia boleh khatam Quran. Jadi tak mustahil apa yang berlaku. Baik. Yang kedua, kita juga kena isi bahawa yang paling penting ialah kita tinggal ucapan-ucapan yang tak baik. Yang ini mesti kena ada mujahadah. Sebab Nabi SAW menyatakan, antara lain di hujung dia menyebut, walam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tak tinggal ucapan keji, ucapan tak baik dan beramal pula, Allah tak perlu, tak ambil kisah. Dia tinggal
dia tak makan, tak minum apa-apa, dia tak ada apa-apa. Sebab itu disebut dalam nas, rubba sa'imin bin nahari laisa lahu hazun illa al-ju' wal 'atash. Boleh jadi orang tu dia berpuasa siang hari, dia tak dapat apa saja kecuali lapar dan dahaga. Atas asas itulah masalah ini kita kena tengok. Kita ada ramai para ulama, kita boleh tanya mereka, ustaz, tuan guru, apa yang patut kita buat hari ini? Mereka akan bagi tahu kita buat macam ni. Alhamdulillah kesedaran adanya tadarus Quran, meramaikan jemaah di masjid dan sebagainya. Insya-Allah itu sebahagian daripadanya. Baik. Terima kasih Dr. Zul.